Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa khalafuhum fi ma dzukira wa ghairihi. Sambungnya lagi para hadirin semua, bacaan kita risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadithil mauta wa asyratis sa'ah wa bayani mafhumis sunnah wal bid'ah, karangan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, muassis li Jam'iyati Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kata dianya sambung lagi, wa khalafu, dan menyalahilah oleh mereka itu firqah yang dinamakan dengan pengikut bagi pendapat Muhammad Abduh Rashid Ridha dan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahmad bin Taimiyah, dan pengikut bagi keduanya yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Menyalahi oleh mereka itunya hum, akan mereka itu kaum muslimin. Jadi dia baloh dengan orang Islam, nah. Jadi timbul perbalahan semua dalam masyarakat ni, nah. Siapa ni boleh sopan, ada balah ni boleh sopan ni, nak sini. Iaitu apa nama tu, orang dulunya bila hari Rabu akhir bulan Safar, mereka nya iktikad pegangnya orang dulu, orang juhalat dulu, itu ada bala. Nah, maka tak keluar rumah mereka. Kalaupun keluar, mereka buat upacara-upacara yang khurafat. Seumpama sembelih kubah ke tepi laut, panyuk ke laut. Itu antara perkara-perkara yang khurafat jahiliah orang zaman dulu-dulu. Nah,
Maka bila alim ulama kita mari, disebutkan orang panggil akidah kitanya bukan kerana hari, kerana bulan. Balak, wabak apa yang nak diturun ni tidak sabit dengan hari, dengan bulan, tidak. Tapi kerana ketentuan Allah. Allah yang nak bala tu turun. Nak wabak tu berlaku. Tak ada sabit dengan hari Rabu ke, hari Khamis ke, bulan Safar ke, bulan mana ke, tak kira. Tapi kalaulah kita kata kita duk berasa selama ni ada, memang orang panggil mari, orang panggil perkara-perkara tak molek, maka caranya bukanlah kita sembelih kubah bala hanyut di laut. Itu bukan cara tolak bala. Apa cara tolak bala lagu mana? Semaya hajat, minta dengan Allah Ta'ala. Diangkatkan wabak balak, diselamatkan kita daripada segala penyakit-penyakit. Itu halus cara tuk guru dulu. Dia tidak mari senjuh pakai heret selalu duk, kat handbrake selalu tidak. Dia ubah. Macam orang dulunya. Dia buat apa? Sesaji, dia panggil sesajian. Minta lindung bahaya malapetaka, selamat kau orang panggil diri dia, harta dia, keluarga dia. Maka buat pulut kuning, ayah golek, ayah panggil gapo, duduk jamu bawah busuk gapo dak ni. Siapa makan tak tahu. Iktikad dia nya adalah tu. Semangat gapo dewa gapo kau pergi makan. Maka bila Islam mari, alim ulama kita, tuk guru kita dulu, dia dakwah bil hikmah. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhan engkau dengan hikmah. Bukan pergi sepak puluk tu, tidak. Tak pun ambil puluk tu lepas dalam tu siapa ke, tidak. Tapi dia tegur. Buat puluk kuning boleh. Buat ayah panggil, ayah golek kau, ayah Kentucky fried chicken kau, tak ada masalah. Cuma caranya kita nak minta selamat diri kita, keluarga kita, harta kita. Bukan pergi jamu di bawah busuk pohon kayu besar ke, tidak. Patut lagu mana untuk guru? Panggil jiran tetangga kita kiri kanan. Panggil orang boleh baca doa, boleh berdoa untuk guru ke, untuk lebar mana ke. Minta supaya didoakan kepada Allah, diri kita ni selamat, anak bini kita selamat, keluarga kita selamat, harta kita selamat. Maka daripada sesaji bertukar jadi doa selamat. Daripada sesajian jadi selamatan. Itu cara hikmah. Tu. Dah. Tapi kalau kelompok ni nya, kata Syekh Hashim Asy'ari, wa khalafu, dan menyalahi, balahlah oleh mereka itu fuak ni, hum, akan mereka itu orang Islam, fima dzukira, pada barang yang disebut ia barang. Mana? Pada masalah ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Tak boleh musafir ni semata-mata nak pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah katanya. Padahal Nabi kata, man zarat kubri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburku maka wajiblah baginya itu oleh syafaatku. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, hadis ni ada ditulis di mimbar, diukir di mimbar Masjid Nabawi. Tu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man hajja aw umrata falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji berumrah tapi tak mari ziarah aku, maka orang ni seolah-olahnya nak buat balah, nak menyakiti aku. Itu. Maka sebab tu kita walaupun hijrah haji, hijrah umrah, tidak ada wajib haji ke, rukun haji ke, syarat sah haji ke, ziarah kubur Nabi, tak ada. Tapi kita tetap pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana ni sunnah. Tapi mari kelompok ni kata tidak sunnah, bid'ah. Tak perlu ziarah kubur Nabi, jadi bala. Tu. Wa ghairihi, dan lain daripadanya nya barang. Apa?
Ini lain daripada ziarah kubur Nabi, banyak lagi lah. Masalah talqin mayit, nah, sedekah untuk si mati, nah, iktikad boleh beri syafaat, apa di akhirat esok ada syafaat, menafaat doa orang hidup kepada orang mati, masalah tawasul, istighatsah dan sebagainya, tabarruk. Ini macam-macam perkara lah yang jadi menyalahi, nah, jadi balah dalam masyarakat. Kemudian Syekh Hashim Asy'ari bawa datang perkataan Syekh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, menunjuk atau bukti Syekh Ibn Taymiyah ni berpegang dengan tidak boleh ziarah kubur Nabi SAW. Lalu kata dianya, qala Ibn Taymiyah, telah berkata oleh Ibn Taymiyah, fi fatawihi, di dalam kitab petuanya. Ibn Taymiyah ni ada kitab petua dia, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, tebal, nah. Alim, Ibn Taymiyah ni alim. Dalam mazhab Hambali, beliau ni dapat gelaran Syekhul Islam. Kalau mazhab kita Syafi'i, Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari, alim berdengung berdesing lah. Karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni bukan calai-calai lah. Orang nak boleh baca, nak boleh faham, susah. Diqul ibarat dia sangat payah nak difahami. Tuk guru yang betul-betul alim, boleh baca, boleh faham. Itu hebat Syekhul Islam. Ibn Taymiyah ni pun Syekhul Islam juga, tapi dalam mazhab Hambali. Kemudian di dalam ilmu hadis beliau ni berpangkat Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya mengingati 100,000 hadis di dalam dada. Itu hebatlah. Jadi walaupun ada perkara-perkara yang menyalahi dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, tetap kita kena akui keilmuan dia. Ini cara manhaj guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif, dan tutup guru kita di pondok-pondok pun dulu pun begitu juga. Tetaplah orang panggil menghormati. Cuma perkara-perkara dia menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah, tetaplah tidak boleh diikut. Lagu tu. Jangan kita melampau. Melampau ni maksudnya siapa kau laknatullah, tu melampau dah tu. Ada ke ustaz? Ada. Bukan tak ada. Ada. Bahkan marah kalau orang salah sebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, entah kafir. Kafir lalu dah. Sebab terpanggil Ibn Taymiyah Syekhul Islam, kafir ke? Bahaya tu. Ada juga gitu. Bahkan digelar dengan Ibn Taymiyah Syekhul Mujassimah, dan didoa dengan laknat. Ini agak terlalu melampau batas. Walaupun Ibn Taymiyah ni ada orang panggil perkara-perkara yang menyalahi dengan ijma' ulama, tetapi tetap kita kena hormat sebagai orang yang mempunyai ilmu. Kata Imam Subki dalam mengomentarkan Ibn Taymiyah, bagaimanakah beliau? Kata Imam Subki, Ibn Taymiyah ni ilmuhu kabir, ilmunya besar, walakin aqluhu shaghir. Akan tetapi akalnya kecil. Maknanya diakui dia punya ilmu yang sangat luas, tapi akalnya kecil. Apa? Terkadangnya terbabah. Biasalah tu terbabah. Maka hak terbabah jangan kita ambil. Tapi masalah hak ni hak terbabah tu hak dia guna. Buat balas dalam masyarakat. Baik. Kata dianya qala Ibn Taymiyah, telah berkata oleh Al-Hafiz Ibn Taymiyah fi fatawihi, di dalam kitab petuanya. Apa dia kata? Ni maqalul qaul dia panggil. Apa perkara yang diberkatakan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab tersebut. Dia kata wa idza safara liqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Berat tu. Dia kata kan? Dia kata wa idza safar, dan apabila bermusafirlah oleh seorang li'tiqadihi, kerana pegangan seorang tadi itu, annaha, akan bahawasanya
nya apa? Nya ziarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bermusafir dalam keadaan hatinya berpegang bahawasanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ta'atun, ialah taat ibadat. Kata Ibn Taimiyah, kana zalika, adalah demikian itu ziarah kubur Nabi itu muharraman bi ijma'il muslimin, perkara yang diharamkan dengan ijma' kaum muslimin. Oi, terbalik. Ha, kitanya ziarah kubur Nabi itu dianggap ibadat, dianggap taat, dianggap qurbah ilallah. Nah, tu. Nah, tetapi bagi dia ni ada haram, tak boleh. Nah, bahkan kalau nak pergi juga bukan niat pergi ziarah kubur Nabi, ziarah masjid Nabi. Oh, itu tukar jadi. Nah, sehingganya kitab-kitab alim ulama kita, seumpama kitab apa nama tu, kitab Al-Azkar ke apa, Imam Nawawi, nah, Riyadhus Shalihin ke apa, kalau ada tajuk bab pada menyatakan ziarah kubur Nabi, babu fi bayani fadli ziarati qabrin Nabi, ditukar, ditahrif, dibuang, lepas tu tukar, ditabdilkan. Mana bab pada menyatakan kelebihan ziarah masjid Nabi, itu tukar. Padahal asal pengarangnya tulis ziarah kubur Nabi. Tapi ditukar sebab apa? Tak boleh ziarah kubur Nabi, haram. Oh, itu pelik. Itu tengok. Jadi tak pelik lah kalau kubur orang tua kita punya tak ziarah ke. Kubur Nabi lagi pun haram kat sini. Itu dah lah orang kita ni kuat sangat semangat ke hidup dunia. Lepas tu ziarah kubur pula setahun sekali pun tak boleh pula. Pah, bila nak ingat kemati. Nah, Allah. Padahal Tuhan kata alhaakumut takatsur, celaka binasalah ugamu orang yang berlomba-lomba pada kemegahan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Apa arti dengan makna kalau dia ni nak buat sifat takasur, berlomba-lomba pada dunia, banyak-banyak pergi ziarah kubur supaya hatinya jadi mati kelazatan dunia. Mati dengan kelazatan dunia. Kita ni sebab rasa jauh dengan mati sebab apa? Sebab jarang kita ziarah kubur. Kubur panggil kubur untuk orang mati. Kita orang hidup ni lama lagi. Habis tu. Semakin hari semakin kuat duk peluk dunia, duk cium dunia tu. Padahal kita ni akan ditanam dalam kubur. Dunia ni kita akan tinggal. Habis. Fasarat tahrimu. Dia kata, fasarat tahrimu, maka jadilah oleh pengharaman itu minal amril maqtu'i bihi, ialah setengah daripada perkara yang diputuskan dengan dia dengan perkara. Mana perkara ni tak boleh ada khilaf lagi. Qat'i. Tak boleh pergi kat kubur Nabi. Itu maksud. Dah kalau haram. Haram dengan qat'i. Hak tu dia tidak perlu pada ilat ke apa. Macam haram makan daging babi. Ada ilat tak ilat? Tak ada kira ilat tak ilat lah. Haram mutlak. Ya kalau haram dengan ilat tu barulah orang panggil idzan tafal illah intafal ma'lul. Bila ternafi illah baru ternafi hukum pengharaman tersebut. Tapi tak. Bagi dia ziarah kubur Nabi ni ialah haram dengan qat'i. Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awalnya Nabi larang orang pergi ziarah kubur. Haram pergi ziarah kubur di awal-awal Islam bukan kerana ziarah kubur tu haram. Kerana illah, ada illahnya. Mana? Sebab perbuatan juhalat, perbuatan jahiliah tu masih ada lagi di kalangan orang Islam masa tu. Mana? Bila pergi kubur tu kan, mereka merau berbiji sabuk, kata orang dulu dia ni. Merau duk sebut orang panggil kebaikan si mati, duk menangis yoya duk bising atas kubur. Nabi tegak.
Inni nahaitukum min ziyaratil qubur. Ya, sesungguhnya aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Bila naha ni mana tegah, artinya haram, betul tak? Haram. Tapi haram di situ kerana ada illah. Illahnya apa? Iaitu ketika itu orang Islam masih lagi bercampur bau dengan budaya jahiliyah sebelum daripada Islam. Iaitu apa? Bila pergi ke kubur, merau-rau, menepik-nepik, duk cerita pasal kebaikan si mati, berbiji sabak dia panggil. Maka Nabi tegah. Lepas tu, bila dah budaya tu hilang dah, fazuruha, Nabi kata, pergi ziarah. Fa innaha tuzakkiratul maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur tu boleh mengingat kepada mati. Itu. Tiba-tiba mari dia dah. Ziarah kubur Nabi itu ialah perkara yang haram dengan ijma' katanya Ibn Taymiyah. Fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi. Maka jadilah oleh pengharaman tersebut ialah setengah daripada perkara yang diputuskan dengan dia dengan perkara. Artinya perkara ni qat'i, tak boleh nak ubah-ubah. Haram bil qat'i. Sudah. Lepas tu kita nak pergi masjid Nabi tak boleh ada kubur. Ada yang kata, mu jangan niat nak pergi kubur Nabi, niatnya nak pergi masjid Nabi. Weh, puas kubur Nabi di mana? Kubur Nabi dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kecelaruan yang berlaku dalam beberapa petua-petua Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan inilah yang diikut oleh orang-orang kemudian seumpama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Habis situ. Itu contoh tu. Baik. Kemudian kata Syekh Hashim Asy'ari, kata Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, qala al-'allamatu syaikh, telah berkata oleh Allamah ni orang yang sangat alim. Itu al-allamah. Allamah tu sirah mubalaghah dah. Padahal ada tak pada kata allamah tu bukan tak li taknis, tapi tak li takkidil mubalaghah dia panggil. Nak menguatkan lagi kedalaman ilmu dia tu memang benar-benar dalam, kuat tu maknanya. Allamah. Ini payahlah nak carilah ni allamah ni, bukan mudahlah. Asy-syaikhu, syekh. Syekh ni kalau kita duk panggil syekh, syekh tu syekh lurah itu mana orang tua dah ni. Man balagha arba'ina sana fahuwa syaikhun lah. Siapa umur 40 tak syekh belaka lah. Walau kana fasiqan, walaupun pakai seluar pendek. Tak syekh belaka. Tapi syekh sini bukan makna tu dah. Syekh sini maknanya man balagha rutbatal fadli dipanggil. Siapa yang mencapai makam kelebihan. Hafal Quran, hafal hadis, ingat mutu-mutu nak ilmu. Itu dia panggil syekh. Syekh. Bukan senanglah gelaran ni. Ini supaya kitanya tak bermudah-mudah gelaran syekh kau kan. Memanglah kita kata apa gak pada gelaran ni. Akhirat esok tu saya tak tanya awak syekh ke, awak tuan guru ke, awak baba ke, awak murabbi ke, awak memang innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sadiqin. Iya, betul sungguh hak tu lah gelaran hak sebenarnya. Tak ada dalam Quran innallaha ma'al baba, innallaha ma'al kiai, innallaha ma'al syekh, innallaha ma'al ustaz. Memang tak ada. Tapi walaupun itu bagi tuk guru sendiri memang dia tak anggap penting gelar. Orang nak panggil apa panggil lah. Bahkan tuk guru kita ni kau alim-alim dia mau panggil Pak Su, Pak Long, Pak Teh. Ya sungguh. Macam di Gerik tu, di pondok ada pondok daripada apa alim anak murid pondok Setumbuh juga. Orang panggil Pak Teh Keruh. Pak Teh Keruh. Pak Teh. Tuk guru hamba mengaji mula masa duduk pondok Setumbuh tu. Orang panggil Pak Su ya, Pak Su Hamid Gunung, Pak Su Mik Gunung, gitu ya. Gunung baca. Pak Su, Pak Long, Pak main Pak gitu ya, demo tak jangan nak panggil tuk guru. Memang tuk guru sungguh gitu. Tapi masalahnya
Apabila ada hak jenis skemo, dia panggil dia ni. Skemo. Tak tahu mengaji di mana, mengaji dengan siapa, apa bidang dia mengaji, kelulusannya apa. Tiba-tiba muncul Syekh. Siap pun dia ni. Tuan guru dia siap. Berat hak ni kat masyarakat ya tak. Masyarakat ni dia tak boleh ambil definisi atau pengiktirafan semata masyarakat, tak boleh. Sebab masyarakat bagi dia yang mana hebat berceramah, boleh buat lawak, ni alim. Betul sungguh. Ini zaman saya mahak dulu, Masjid Muhammadi ni, masjid Kota Baru, masjid bandar kan, masjid negeri Kelantan, masjid bandar, Masjid Muhammadi. Nah, tikotunya mufti jadi mufti Kelantan masa tu orang alim, orang tambatan pondok, lepasan pondok, sahibus samahah, tuan guru Haji Hasbullah, Mufti Haji Hasbullah, alim. Dia baca kitab Tuhfah Qanihayah di Masjid Muhammadi. Siapa hak ngaji? Ada 5 orang, 5 orang gitu. Tu pun tutup guru dah, ustaz-ustaz dah. Nah, duk ngaji, duk menada kitab. Orang apa? Mufti jahil. Anak ngajar mufti. Baca kitab. Tak ada tak ada. Nya kata tuk peti jahil. Tengok orang kapur nah. Mari ustaz, bukan ustaz lah, budak pandai ceramah dah. Penuh masjid Muhammad itu penuh. Nah, bahkan orang kapur kata, ni baru betul tok guru. Tok guru yang letak. Ni baru betul tok guru. Patut dia jadi untuk peti. Siap. Biar baca baris terabur pun, rekod di hukum pun. Apa? Tahu apa? Ni bahaya. Jadi bukan semata-mata ambil dia orang kampung. Itu ni. Itu. Tu payah. Nah. Penting jugalah. Maksudnya dia ada kau panggil satu ketetapan. Macam doktor sendiri, doktor. Bukan main-main boleh pakai doktor tu. Kalau doktor bukan PhD, doktor perubatan. Kalau dia siasat, tak ada ni kelulusan perubatan ni. Siap boleh dia sama tu. Betul tak? Pandai-pandai pergi buka klinik doktor. Nah, tu kan tak pernah mengaji medik apa-apa. Tu doktor tu ada orang panggil standard dia. Patut ke tuan guru, syekh, tak ada standard. Suka-suka orang boh piah pulas serba besar sikit ke, boh ridak atas bahu, selesai masalah. Syekh tuan guru selalu orang panggil. Nyanyi lagu ni. Nyanyi lagu ni. Nah, mesti kena ada orang panggil satu muzakarah ke sama-sama tutup guru. Nak diiktiraf orang ni layak digelar tuan guru. Dia telah dicoba dah ilmu ni, baca kitab ni, contoh. Maka layak dia digelar tuan guru. Contoh itu. Nah, siapa yang nak menilai? Ada lagi orang alim-alim. Jamaiyah ulama Fatani ada. Kita boleh buat mari tutup guru alim daripada Fatani, atau tutup guru daripada Indonesia Nahdlatul Ulama, Jamaiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Boleh mari. Test hak mana orang panggil betul-betul layak dipanggil tuan guru. Luluh ujian, selesai. Dia orang gelar tuan guru, tak ada siapa yang petika. Nah, diiktiraf contoh. Ni Allah PE dengan ising pun tak boleh nak beza. Nah, PE dengan PE maf'ul pun tak tahu ke mana hala. Basic ilmu nahwu tak kena mengaji pondok lah. Mengaji sekolah Arab pun orang boleh tahu. Panggil tuan guru. Tuan guru. Ini sangat duka cita. Nah, sangat duka cita dalam masyarakat kita. Baik, tengok dia kata qala al-allamatu syaikh, telah berkata oleh orang yang bersangatan alim, Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i. Soho dengan nak panggil Syekh Bakhit Mut'i. Nah, dia bermazhab fiqhnya Hanafi dan akidahnya aliran Maturidiyah. Nah, Maturidiyah. Dan beberapa pendapat dia dalam ilmu kalam, ada orang panggil menyalahi dengan jumhur ulama ilmu kalam di atas ijtihad dia. Yang alim tu ni bekas Syekhul Azhar dan bekas mufti Mesir, Syekh Bakhit Mut'i Al-Hanafi Al-Maturidi.
Dia kata tu fi risalatihi, di dalam kitab risalah ni, mana kitab lah, risalahnya al-musammati, yang dinamakan tathhirul fuadi. Yang dinamakan akan yang dinamakan dia risalah tu tathhirul fuadi, membersihkan jiwa hati, min danasil i'tiqadi, daripada kotor najisnya pegangan. Nama kitab dia tu kemah dah. Nah, tathhirul fuadi min danasil i'tiqadi. Nah, menyucikan jiwa daripada cemar-cemar najis-najis pegangan. Nah, apa dia kata, tengok. Wa hadzal fariqu, dan bermula ini fuq al-Wahabiyah itulah. Kita masih lagi duduk cara fuq Wahabiyah ni, tak masuk lagi fuq Syiah ni, bawah ni baru wa minhum rafidiyuna, baru masuk Syiah. Dalam ni ya cerita habis Syiah, Wahabiyah, Batiniyah, habis kelompok sesat tu yang kutip cerita habis, supaya kita jadi pedoman. Jadi pedoman, oh ni tak betul ni pegangan ni Syiah ni pegangan Nasibiyah ni pegangan Mu'tazilah ni pegangan Batiniyah ni. Itu pentinglah. Tahqiq kita ni biar duduk benar-benar di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Karena kaedahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesuatu perkara tu kita tidak akan benar-benar kenal dengan jelas, terang, sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Nak betul-betul kenal ahli sunnah wal jamaah, kena kenal juga 72 kelompok yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kata Syekh Bakhit Muta'i dalam kitab dia Tathhirul Fu'ad min Danasil I'tiqad, dia kata wa hadzal fariqu, dan bermula ini fuq, yakni fuq Wahabiyah ni, qad ubtuliyal muslimuna bikathirin minhum salafan wa khalafan. Dia kata dan bermula ini fuq Wahabiyah ni, qad ialah sesungguhnya, sebenar-benarnya lah, ubtuliya dibalakan, dicobakan oleh Allah Ta'ala lah. Maknanya al-muslimuna, akan orang muslim, orang Islam ni, bikathirim minhum, dengan kebanyakan daripada mereka itu fuq Wahabiyah, salafan wa khalafan, nisbah pada zaman dulu ke dan pada zaman kemudian. Memang sejak daripada zaman Sayyidina Ali, kalau nak kira kan, ada dah fuq ni fuq yang letak orang panggil Al-Quran di kepala tombok, lalu diangkat la hukma illa lillah. Tengok, tidak ada yang layak memberi hukum melainkan Allah. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Walau dia Ali menantu Nabi, walau dia Muawiyah penulis wahyu Nabi, walau dia Aisyah isteri Nabi, kafir habis licin. Bahaya tu. Ni fuq khawarij. Sebab tu Nabi kata al khawarij kilabun nar, anjing neraka. Tu kasar. Khawarij ni anjingnya neraka. Kasar. Tak anjing apa, sahabat je bunuh lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan nama Bill Clinton ke Cheng Leng Long, tak. Ni bukan. Yang membunuh Sayyidina Ali ni hafizul Quran. Di zaman Sayyidina Umar pernah hantar dia ke Mesir untuk mengajar Quran orang-orang Mesir yang baru masuk Islam. Bukan main-main. Qura', seorang qari, seorang abid, siang harinya berpuasa, malamnya tahajud, bekak putih-putih mata. Itu Nabi cerita ciri-ciri khawarij. La tahqiru salatahu min salati wala siyamakum min siyamihi. Tidak boleh melemahlah oleh sembahyang kamu dengan sembahyang mereka. Kamu tak boleh mengalah ke sembahyang mereka. Sembahyang mereka hebat lagi. Puasa mereka kamu tak boleh mengalah puasa mereka. Puasa mereka hebat lagi.
Tapi yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Tapi Nabi kata mereka ni keluar daripada agama secepat anak panah yang terlepas daripada busur dia. Oh, zaman Nabi tak ada lagi lah machine gun. Zaman Nabi tak ada panah yang ada. Kalau zaman lain ni kan, maknanya keluar mereka daripada agama secepat peluru machine gun yang terlepas daripada picu dia tu. Tak nampak dah. Lalu tu cepatnya keluar daripada Islam. Apa? Padahal mereka ni qala Allah, qala Rasul. Itu saya khuruju min ummati. Ahdathul asdan, sufahaul ahla. Selagi akan keluar, Nabi kata, di kalangan umatku ni orang-orang muda yang baru tumbuh gigi tapi bodoh pemikiran mereka itu. Yaqulu nabi kalamin khairil bariyah, tapi bercakap mereka dengan perkataan sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik manusia siapa? Kalamur Rasul, kalamullah. Tapi Nabi kata idza laqitumuhu faqtuluhu. Kalau mau jumpa dengan mereka, bunuhlah mereka. Apa maksud? Yakni bantahlah mereka. Itu maksud. Bukan suruh bunuh. Ulama tafsir. Kalau mau jumpa dengan mereka, berhujahlah. Matikan orang panggil pegangan mereka, fahaman mereka. Itu. Karena mereka bercelaru. Celaru pemikiran. Sehingga sahabat pun dibunuhnya. Itu. Maka tak peliklah kalau ulama dihalalkan darah, ulama diaib, tidak dipercayakan. Imam Syafi'i siapa? Manusia juga. Yang main lagu tu, yang main buah-buah, apa dia panggil, psikologi dekat sini. Sudah. Tengok. Fakanu, maka adalah mereka itu Wahabiyah ni, kata Syekh Bakhit Muta'i ni, bukan kata hamba ni. Fakanu, maka adalah mereka itu, kata Syekh Bakhit Muta'i, wasmatun, duri dalam daging. Fakanu, maka adalah, jadilah mereka itu, mereka itu Wahabiyah ni, wasmatan wasulmatan fil muslimin, duri dalam daging dan musuh dalam selimut pada orang Islam. Gitu jadi. Duri dalam daging. Payah kan? Duri dalam daging ni nak cabut kan? Payah. Kena beringat. Musuh dalam selimut. Payah nak nampak. Sebab dia berupa seperti rupa kita juga. Pakai piyah katik, berjanggut nah pulak, berjubah nah juga. Qala Allah juga, qala Rasul juga, Sahih Bukhari juga, Sahih Muslim juga, Sunan Sittah juga. Jangan main kat sini. Kalau dia duduk India, dia jadi Syafi'i. Dia pelik. India mazhab Hanafi, betul tak? Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Tiba-tiba dia kunut. Tiba-tiba jadi kunut, jadi sunat kunut. Nak jadi balah dengan masyarakat. Masalah. Hazalillah. Tak bunyi je. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu la haula wala la haula wala quwwata illa billah. La
haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi kata Syekh Bakhit Mut'i, fakanu, maka jadilah mereka itu fuak Wahabiyah ni wasmatan wa sulmatan, duri di dalam daging dan musuh di dalam selimut, fil muslimina, pada orang-orang Islam. Wa udwan, wa udwan ni atah berkata wasmatan, ai fakanu, maka jadilah mereka itu fuak firqatul Wahabiyah ni udwan, anggota badan fasidan ya rosak, anggota badan yang rosak, yajibu qat'uhu, yang wajib oleh memotong, membuang, mencabut, mengerak akan dia. Macam orang panggil orang penyakit kecil manis lah. Orang penyakit kecil manis. Nah, tak ada nak minum ketung, kau berapa you tak tahu, kata ubat-ubat tradisional ni molek ni. Bila kena penyakit kecil manis, pak soyok pula kaki dia, sudah lah. Kalau tak kerak tu, ia jakit ia borak. Kelihatan borak. Nah, jadi buruk. Lama-lama sampai lutut lama kena kerak. Nah, kalau dah sapa lutut nyanyo, belum dia nak sapa ke betih itu kerak selalu. Kalau tidak rosok habislah. Nah, itu makna seumpama itulah kata Syekh Bakhit Mut'i, kelompok Wahabiyah. Mana? Jadi udwan fasidan, jadi anggota badan yang rosak, yajibu qat'uhu, yang wajib oleh membuang akan dia, akan anggota badan yang rosak, hatta sehingga mana? Sehingga ni rayah dia panggil, hatta sehingga la yu'dil baqiyah, tidak menjerangkiklah akan yang lainnya pula, akan yang tinggal lagi, mana hak baki lagi daripada anggota tubuh badan, supaya tak jakit dengan hak lain. Tu siapa kata ni? Syekhul Islam, mufti di Mesir, dan bekas Syekhul Azharus Syarif, Syekh Bakhit Mut'i Al-Hanafi Al-Maturidi. Jangan marah kamu. Ada. Yelah ni tak boleh kalau sebut Wahabi sikit kan. Jadi orang panggil apa? Apa ni ustaz? Wahabi. Nah, benda ada dalam kita. Cuma gelagak fok kita cepat memwahabikan orang tu memang tak molek lah. Nah, orang hok bukan Wahabi pun kita bedah Wahabi, tu tak kena lagu tu. Jadi muruh gelaran tu. Nah, jadi orang menganyi. Wasabi kau apa dah? Ayo orang menganyi. Padahal wujud sungguh kelompok ni bukan tak wujud, ada. Jadi kalau seorang tu belum sampai ke tahap fuak ni, jangan kita cepat bergelar Wahabi. Tu yang nak ayatnya. Biar mahal sikit gelaran ni. Nah, mana orang tu cukup? Mana? Haram ziarah kubur Nabi, Asy'ariyah, Maturidiyah, kufrun, syirkul akbar, contoh. Nah, Maulid Nabi bid'ah dalalah. Memang yuk kecil lagu tu sungguh. Memang ya lah. Tu boleh kita nak letak cok belepuk Wahabi pun. Ni orang ni masih lagi wirid, masih lagi Asy'ariyah, Maturidiyah, masih lagi ikut mazhab dengan madrasah dia, dengan apa dia panggil disiplin bermazhabnya. Cuma tak kenal dengan sedikit-sedikit hak kelompok dikatakan ahli sunnah wal jamaah aswaja ni. Nah, dia berhidup cerita hak belak-belak, hak ngarut ni. Nah, dia tegur, dia nasihat. Kita pula jadi Wahabi, belak. Ni tak molek ni, budaya tak molek ni. Bermudah-mudah gelar kau orang tu, tu tak molek. Nah, bukan kelompok ni tak wujud sungguh. Tapi biar betul-betul kena kau tu dia. Nah. Gitu. Jadi katanya Syekh Bakhit Mut'i,
fuq Wahabiyah ni fakanu udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'dil baqiyah. Fuq Wahabi ini jadi seumpama anggota yang rosak, seumpama kecil manis tu, wajib oleh membuang akan dia sehingga tidak menjerangkit akan anggota yang lain. Fahuwa maka iyo tu iyo al-fariq tadi, al-firqatul wahabiyah tadi tu. Fahuwa maka iyo fuq Wahabiyah ni kal majzumi ay kainun, tu takluk maksud dia, khabar dia banyak. Kainun kal majzumi, adalah ia seperti majzum ni mana penyakit kusta, itu majzum, penyakit putus-putus, penyakit kusta. Bila penyakit kusta ni salah satu daripada penyakit wabak dia panggil. Yajibul firaru minhu, yang wajib oleh lari daripadanya, daripada penyakit majzum, penyakit kusta tadi itu. Bandingannya kata Syekh Bakhit Muta'i, al-firqatul wahabiyah ni ialah seumpama penyakit kusta. Yang mana bila penyakit kusta, kita tengok orang kena penyakit kusta, nak pergi apa? Nak pergi bersalah. Lon ni jangan kau penyakit kusta. Orang batuk sikit tu ingat kau covid lalu dah. Sudah covid kau ni ustaz ni lekuk-lekuk, padahal batuk nak jadi kaya tu. Contohlah tu. Tu takutnya kita. Seperti tu. Seperti itulah kita dengan Wahabiyah ni. Tengok orang je ni, ini bid'ah dalalah finnar, ini bid'ah dalalah finnar. Ini syirik, ini kafir, ini siap. Ini syirkul akbar. Ngaji sifat 20 ni syirkul akbar, Asy'ariyah Maturidiyah, falasifah, syirik yang besar. Berat tu. Lagi penyakit kusta tu. Kalau duduk dekat lagi, duduk tepek pula, lama-lama kita jakit dengan dia. Melainkan kita telah di waxing 14 dah. Tak apa, macam fok-fok Tok Guru Yegi Yegi macam Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung. Orang dia kata, Tok Guru ni pasal apa duk lari kami, duk pergi dengar Tok Syekh tu mengajar. Kata Wahabi lagi dia. Tok Guru sendiri duk pergi congok dengar. Dia kata, aku tak apa, dia kata. Aku pergi dengar tu nak balik. Tok Guru dia pergi dengar. Tak kena ni. Dia jawab balik. Dia catat. Nanti dia jawab pula dalam ngajar dia. Dia mau tu ngajar gini, tak betul ni. Jawab ni gini. Ada fofok emu pergi ngangor sungguh. Faham tu? Betul ni. Siap. Kalau lagu tu tak lagi, jakit lagi. Yang transfer penyakit tu masuk mulut gitu. Tu. Maka fahuwa maka ia al-fariq al-wahabiyah ni, fuq Wahabiyah ni katanya Syekh Bakhit Muta'i ni, kainun kal majzumi, adalah ia seperti penyakit juzam, penyakit kusta, yajibul firaru minhu, yang wajib oleh lari daripadanya, daripada penyakit kusta. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu fuq Wahabiyah ni, fariqun, ialah satu puak, yal'abuna bidinihim, bermain-main dengan agama mereka itu. Memang. Sini dia jadi Hanafi tiba-tiba. Orang kunut tak sunnah, hadis dhaif. Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Dia jadi gitu. Ya pergi India, ya jadi Imam Syafi'i pula dah ni. Orang tak kunut kata, kunut sunnah. Dia nak balas lah masyarakat. You main agama ni. Tu perangai. Tu. Yazummuna al-ulama asalafan wa khalafan, mencela mereka itu akan ulama. Mencela ulama. Kadang-kadang dengan tanpa sedar. Imam Syafi'i memang orang alim, memang, tetapi beliau pun manusia biasa. Mungkin pendapatnya ada salah, kita boleh tolak. Main-main. Jadi apabila ulama-ulama ni diletak sebegitu, bukan kita memaksumkan alim ulama. Memang alim ulama manusia biasa, mujtahid, tapi mereka ni mujtahid mutlak. Nak siapa tahap mujtahid mutlak ni bukan senang. Nak siapa tahap alamah ta'ni pun bukan senang dah. Apalagi mujtahid mutlak. Orang yang ijtihad dengan kaedah dia sendiri, tanpa dia qala syaikhi qala ustaz, ya qala Allah qala Nabi. Tu mujtahid mutlak. Bahkan haram dia qala syaikhi qala ustaz, tak boleh.
Qala ustazi muqallid, awak bukan mujtahid mutlak kalau gitu. Kata guru saya, kata tok syekh saya, kata cikgu saya. Oh, kalau duk main kata cikgu awak tu muqallid dah tu, bukan mujtahid. Mujtahid ni qala Allah, qala Nabi. Tu mujtahid. Bapa pahal lagu ni kaedahnya. Ni kaedah dapatnya begini. Bukan senang. Bukan senang. Tu tapi tarah tu diletak rendah. Lepas tu hak tinggi. Hak tingginya PhD, Profesor Emeritus. Yang nak tinggi hak tu. Seolah-olah orang doktor ke apa tak boleh dikritik. Jadi terbalik. Imam Syafi'i, Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, hak ni ada salah, mungkin benar, mungkin iya betul, mungkin ada salah, tetapi salah mereka ahli mujtahid satu pahala. Betul, dua pahala. Itu tu. Kita hak bukan ahli mujtahid, kalau ijtihad bukan pahala, berdosa kita boleh. Pada pendapat saya lah, siap siap ni siap. Memang yazumuna ulama salafan wa khalafan, mencela mereka itu akan ulama salafan, nisbah zaman dulu ke, wa khalafan, nisbah yang kemudian ke, mereka merendah-rendahkan alim ulama. Pangkat alim ulama tu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Mereka disuruh ijtihad sendiri. Quran sudah ada, hadis sudah ada, baca Quran hadis cukup. Apa duk main kitab ni, mazhab tu mazhab ni. Tu cara dia tu. Tu cara slang dia bercakap tu. Tu. Bahkan dalam video saya tengok baru ni, ada orang Indonesia, orang muda kata, siap bawa tafsir Ibnu Katsir dengan kitab Risalah Kusyairiyah, bakar api kitab. Bakar kata, tak perlu ni sebenarnya. Ni karut belaka ni. Kita cukup dengan Al-Quran sudah ada terjemahannya. Terjemahan. Tu. Lepas tu hadis pun ada dah ulama Bukhari, Muslim, buku hadis. Lah. Padahal bahasa Arab kita tahu apa faedah Nabi bercakap gini, apa. Kenapa ada tu hasrim, apa perkara yang sepatut duk belakang mai letak depan takdimu mahaku takhiru tu fil dan sebagainya banyak. Bapa Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Al ulama alillah. Al anbiya alillah. Makrifah dengan makrifah. Apa maksud? Itu kalau tak ngaji balaghah, macam mana kita nak faham hadis Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu ialah pewaris para nabi. Itu terjemuh. Tapi rahasia makna yang kita faham kalau kita mengaji ilmu balaghah, al-ma'rifah bainat tarafai tufidul hasr. Dengan makna hasar, artinya hanya ulama yang menjadi pewaris nabi, para nabi, tidak yang lain. Itu. Walaupun tak ada adatul hasr, tak ada innama ke, tak ada, tapi difaham. Tu orang panggil ilmu-ilmu nahwu, sorof, ma'ani, bayam, badai, istiqaq, wadha. Itu alat-alat untuk memahami Quran dan hadis. Bukan untuk mujtahid lagi. Mujtahid tinggi lagi, kena lebih lagi. Masya Allah. Tapi orang lain ni dia tidak kena qadar diri dia. Sebab tu Nabi kata rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah merahmati bagi siapa yang kena qadar diri dia. Macam kita kena. Aku ni Jawi pun bahasa Arab pun boleh sikit-sikit, Jawi pun boleh sikit-sikit. Nak lawan ulama dulu biadab pun. Tu kita kena diri kita. Maka kita tidak menyombong dengan ulama. Kita dengar nasihat ulama, kita baca kitab ulama, kita ikut cara ulama ajar kita lah beragama. Tak perlu kita nak bijak sendiri, nak mana nak ayat kata kita lebih menyunat daripada ulama. Dan tak perlu. Ulama pastinya lebih sunnah daripada kita. Mereka lebih nak dekat dengan Nabi, kerana mereka lah yang menghafal Al-Quran, kalamullah, menghafal kalamur Rasul, dan mengaji ilmu-ilmu alat untuk memahami kalamullah dan kalamur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Kemudian kita sambung semula wa yaquluna, dan berkata oleh mereka itu fuak-fuak Wahabiyah, innahum ghairu maksumina. Ulama dah masa tengok serupa.
Bukan hamba kata ni. Nah, Syekh Bakhit Mutai. Nah, mufti Mesir bekas Syekhul Azhar kata. Apa perkataan orang Wahabi kepada ulama? Innahum ghairu ma'sumin, fala yanbaghi taqliduhum. Mereka dah masuk, tak sayu gira kita taklid ikut mereka. Tengok. Apa tu? Qala Al-Quran dan Sunnah cukup. Aduh, Pak Al-Quran awak ambil di mana? Nah, ambil direct dengan Nabi. Sunnah awak ambil di mana? Direct dengan Nabi. Cakap apa tu tak berapa nak segar mana tu dia ni. Tu kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sadaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin semua, ibu-ibu ayah-ayah,